Selamat pagi semua, apa khabar? Jadi hari ini kita akan buat ulang kaji sikit berkenaan dengan tingkah laku seksual. Okey, tingkah laku seksual ni kalau ingat ada pelbagai risiko dan risikonya bukannya kecil, bukannya simple, akan tetapi risikonya boleh membawa kepada perkara yang sangat-sangat besar, bencana yang besar kepada diri sendiri dan juga keluarga. Dan kalau kita ingat, kita ulang dengan cepatlah. Yang pertama sekali, risiko jangkitan penyakit seksual. Ni kita ingat dah. Kita ada bincang hari tu tentang gonorrhea, syphilis, warts dengan herpes. Yang ni semua ni, penyakit seksual ni disebabkan dia melakukan hubungan seksual tanpa perkahwinan. Dan juga disebabkan dia kadang-kadang bertukar-tukar pasangan. Kan? Tak dikenali siapa pasangan tu, kenal sikit-sikit je, terus tidur sama. Maka menyebabkan terkena penyakit seksual dan kita dah bincangkan kesan dia, maka kita tak bincang panjang lah. Yang kedua, risiko yang kedua adalah risiko kehamilan ni. Tengok ni, kecil macam ni hamil. Dan risiko ni hanya kepada perempuan. Maka sebab tu perempuan lebih kena berjaga-jaga. Sebab risiko dia sangat-sangat besar, especially kepada perempuan. Manakala pada lelaki dia kurang lah, dia tak kena kehamilan. Akan tetapi risikonya ada juga. Iaitu tadi tu penyakit seksual pada lelaki. Dan penyakit seksual ni boleh kena lelaki dan perempuan. Dan kemudian yang seterusnya, ni ketagihan. Bila ada tingkah laku seksual, menyebabkan dia ketagihan. Melakukan aktiviti seksual. Bermula dia suka tengok video lucah. Kemudian dia mula kacau perempuan. Kemudian sampai tahap dah tak dapat nak mengawal diri, dia buat seks bebas dan akhirnya melanggan pelacur. Benda ni sangat-sangat bahaya. Kesan dia tu, takut melakukan rogol dan menganggap benda rogol ni simple. Sebelum ni kan kita ada kes, kalau awak perasan, siapa nama dia tu, Ain Husniza tu. Ada kes dengan cikgu dia sebut dengan perkataan yang kurang tepat lah. Dia kata kalau nak rogol yang atas 18 je, bawah 18 jangan rogol. Salah tu. Sebab kalau rogol atas 18 ke bawah 18 ke, samalah. Bila kata rogol, maka hukumannya tetap berat. Hukuman yang berat akan dikenakan. Walaupun ni atas 18 ke apa. Jadi sepatutnya tak perlulah keluar perkataan macam tu daripada cikgu. Kalau betul lah cikgu dia kata macam tu. Okey. Kemudian, masalah psikologi dan emosi di rumah. Dan benda tu akan menjadikan seseorang tu anggap benda tu biasalah. Alah, biasalah tengok video lucah. Biasalah. Dan kalau kawan-kawan tak tengok, dia akan menganggap remeh pada orang tu. Alah, apalah, konon-konon baik sangat tak tengok cerita macam ni. Ni bahayanya akan adanya ketagihan dan menganggap perkara tersebut normal. Yang seterusnya, HIV. Ni kita dah bincang dah, virus HIV. Dia memula kena HIV dan akhirnya dia boleh terkena AIDS. Ni yang paling teruk lah. Bila AIDS ni dah sangat-sangat teruk, kita dah tengok gambar dia gitu. Sangat tipis lah. Memang peluang untuk sembuh tu sangat tipis dan biasanya dia punya hidup dia dah tak lama dah. Kalau ikut itu berapa? Dalam 10 tahun ke 11 tahun je kan. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang tingkah laku seksual. Jadi maka buatlah pilihan yang tepat ni. Jangan tengok benda-benda yang, especially ni awak duduk kat rumah lama ni, baik lelaki baik perempuan, duduk kat rumah lama-lama, jangan buka video-video yang pelik-pelik tu. Jangan tengok benda-benda yang tak bagus tu. Jangan jaga mata kalau tengok orang pakai pakaian yang tak bagus, pakaian-pakaian yang tidak menutup, yang tidak sopan. Pakaian-pakaian yang tak sopan. Okey, kita tak nak ada lagi berlaku macam ni, isu ni. Nampak ni. Mayat bayi di pondok bas. Banyak sangat dah jumpa baby, orang buang bayi dekat dalam toilet lah, dekat pondok bas lah, dalam longkang lah dan sebagainya. Perkara ini benda yang sangat-sangat bahaya. Maka tolong jaga diri awak, dengar. Dan kalau ada apa-apa masalah, kongsi dengan ibu bapa. Bukan kongsi dengan kawan-kawan yang kadang-kadang awak tak kenal tu, jumpa kat TikTok, jumpa dekat media sosial, jumpa kat Instagram ke apa, lepas tu terus message, and then apa jadi? Tu yang ada kes, dia hantar gambar
tak pakai baju, gambar buka baju, gambar telanjang lah. Dia memakai pakaian tak ni, lepas tu dia pergi hantar dekat kawan tu. Konon-konon sebab percaya. Dan orang tu pun hantar balik. Dan last, yang itulah yang kita panggil sebagai tingkah laku seksual melalui telefon. Bahaya benda ni. Duduk dalam rumah tapi melakukan tingkah laku seksual dengan orang lain. Dan risikonya apa? Malu lah tiba-tiba orang sebarkan gambar tu. Gambar-gambar yang tak bagus tu. Disebarkan gambar orang yang ambil gambar tu. Maka perkara ini menjadikan benda tu sangat-sangat bahaya pada kita. Okey. Sekarang ni tugas awak. Simple aja. Ni. Okey ni. Tengok muka surat. Kalau buka buku teks tu muka surat 12. Okey. Pada muka surat 12 tu, dia tulis? Faiz diajak oleh rakannya Jabir untuk menonton video dan melihat gambar lucah. Dia ajak tengok video dan tengok gambar lucah. Faiz menurut ajakan Jabir kerana Jabir ialah rakan baiknya. Jadi Faiz ni ikut juga. Faiz kemudian berasa kesal dan rasa bersalah atas perbuatannya. Maka pada satu hari, Faiz diajak Jabir untuk menonton video lucah di rumahnya sekali lagi. Faiz tahu bahawa tindakannya yang mahu menolak ajakan Jabir pada kali ini merupakan tindakan yang terbaik untuk diri dan keluarganya. Okey, tadi first time, sekali pertama Faiz ikut Jabir tonton video dan gambar lucah. Kemudian dia rasa bersalah. Pada kali kedua, dia ajak lagi, dia menolak. Dia tak nak ikut. Jadi, dia minta ni. Sekiranya kamu ni Faiz, andaikan kamu ini Faiz, tulis satu nota ringkas cara berkata tidak kepada ajakan Jabir. Jadi, bolehlah cuba awak buat ni. Saya minta awak buat nota ringkas. Macam mana untuk berkata tidak. Kenapa kita kata tidak? Macam contoh sebut, wahai Jabir, saya dah tak nak ikut perbuatan menonton video lucah dan juga gambar-gambar lucah tu. Kerana apa? Kerana benda ni akan memberikan perkara yang akan menjadikan merosakkan emosi saya, merosakkan minda saya. Awak boleh rujuk balik lah benda ni. Ni. Akan menimbulkan masalah psikologi dan emosi. Ataupun awak boleh Google. Cari apa jawapannya. Macam mana cara nak. Apa sebab kita tak payah tengok gambar lucah dan video lucah ni. Okey. Jadi yang tu je. Yang B ni tak apa, tak perlu. Sebab yang ni kempen je. Jadi minta ni je. Awak punya kerja pada hari ini. Iaitu sila buat nota ringkas cara berkata tidak kepada ajakan Jabir. Sila buat dalam buku tulis. Kemudian awak ambil gambar, awak hantar kepada Ustaz personally. WhatsApp Ustaz dalam yang personal. Tolong hantar. Okey? Boleh faham? Kalau ada apa-apa soalan pun boleh bertanya. Tak ada masalah. Ada perbincangan ke, boleh tanya. Awak nak rakam video ke, nak tanya pada Ustaz pun boleh. Nak call pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang.